Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video kesain perubahan sistem pendidikan terhadap mobiliti sosial. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila binti Suria, PSMP Ambilan Jun 2021-2026 dari unit Bahasa Melayu 9. Juga sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Syahril iaitu pensyarah bagi subjek sosiologi dalam pendidikan yang telah memberi tunjuk ajar dan membimbing bagi menyiapkan pembentangan ini. Apakah maksud mobiliti sosial? Mobiliti sosial adalah pergerakan individu atau kumpulan yang mempunyai kedudukan sosial berbeza dalam hierarki sosial masyarakat. Pendidikan adalah tunjang utama sebagai alat mobiliti sosial yang memberi impak langsung kepada kelompok masyarakat. Menurut Paul B. Harrington, mobilitas sosial adalah merupakan pergerakan seseorang individu dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya, sama ada menaik maupun menurun. Diteruskan lagi dengan ringkasan perubahan sistem pendidikan di Malaysia, iaitu yang pertama adalah transformasi pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah membawa satu fasa perubahan pendidikan di Malaysia. Terdapat beberapa anjakan baru telah dikemukakan untuk menambah baik sistem pendidikan sedia ada. Transformasi pendidikan ini telah meletakkan pendidikan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Melalui transformasi pendidikan ini, murid akan mendapat manfaat yang signifikan dalam perkembangan pendidikan mereka tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, aspirasi murid. Pelan aspirasi murid ini menyokong sepenuhnya falsafah pendidikan kebangsaan untuk pendidikan yang seimbang bagi murid. Antara aspirasi murid yang terkandung dalam pelan aspirasi murid ini iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian, dan akhir sekali adalah identiti nasional. Among all stakeholders, including schools in the country. Beliau yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia berkata, Kementerian turut memberi tumpuan kepada aspek karamah insaniah atau martabat insan dengan menekankan kemahiran insaniah bagi menyemai akhlak dan integriti dalam kalangan pelajar. Kementerian terus membangun dan menaik taraf struktur maklumat dan infrastruktur ICT di semua sekolah, memandangkan pengukuhan rangka kerja dasar pendidikan digital kekal diutamakan. Menurutnya, pendidikan masa depan memerlukan guru dan pelajar dilengkapi dengan celik digital dan kecekapan untuk menyediakan mereka dengan pendidikan kalis masa hadapan dengan lebih baik. Pada 2013, Kementerian Pendidikan memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menggariskan pelan hala tuju 12 tahun dan rangka kerja komprehensif untuk transformasi sistem pendidikan yang mampan. Malaysia menggesa komitmen global dalam meningkatkan perpaduan sosial serta membantu mempercepatkan matlamat pembangunan lestari SDG Pendidikan 2030. Seterusnya, dari perubahan sistem pendidikan, iklim sekolah. Menurut Halpin dan Croft 1963 merupakan perintis kajian iklim sekolah. Beliau mengatakan iklim sekolah menggambarkan personaliti seseorang individu sendiri dan bagaimana guru berusaha untuk mencapai tahap organisasi iklim di sekolah. Justru itu, institut pendidikan seharusnya mempunyai persekitaran yang kondusif dan positif. Hal ini kerana iklim sekolah sangat mempengaruhi perkembangan pelajar, khususnya konsep kendiri iaitu bersikap positif dan bertanggungjawab dengan orang lain dan meningkatkan lagi kecemerlangan akademik. Akhir sekali adalah pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna adalah merupakan antara yang mempunyai ciri-ciri pembelajaran abad ke-21
yang berteraskan elemen kolaboratif, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritikal dan nilai. Menurut Miller 2015, terdapat 6 kemahiran teras 6C bagi mencapai pembelajaran bermakna, iaitu kolaboratif, kreativiti, pemikiran kritis, kewarganegaraan, karakter dan komunikasi. Sejurus itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaksanakan transformasi sekolah 2025 iaitu TS25. Pada asasnya merupakan satu perubahan kepada minda dan budaya amalan di sekolah. Manakala TS25 ini juga satu usaha untuk melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran, pembelajaran yang menyeronokkan dan pelibatan pelajar yang aktif lagi bermakna. Terdapat beberapa isu dan kesan perubahan sistem pendidikan terhadap mobilitas sosial yang akan saya bentang, iaitu antaranya program bantuan dan beasiswa, jurang digital, wujud pengkelasan sekolah dan akhir sekali pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD. Isu yang pertama adalah program bantuan dan beasiswa. Apakah kegunaan program ini? Program ini dilaksanakan dengan pelbagai sebab yang biasanya akan mendapat keuntungan kedua-dua belah pihak, iaitu pemberi beasiswa dan penerima beasiswa. Ia juga dilihat dengan pencapaian yang dapat melayakkan dirinya untuk ditaja. Mobiliti ditaja ini tidak mengira status, ekonomi dan latar belakang status sosial masyarakat. Program bantuan dan beasiswa ini sangat membantu kepada pelajar yang semestinya kurang mampu untuk membayar yuran pengajian tinggi dan keperluan di pengajian tinggi. Sejurus itu dapat juga meringankan beban siswa dalam pengajian tinggi. Program bantuan dan beasiswa ini adalah sejenis mobiliti sosial yang ditaja kerana perubahan yang mendapat kenaikan mengikut usaha dan kelayakan yang diberi mengikut syarat yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa. Mobiliti ditaja ini juga banyak perubahan status sosial yang baik melalui tajaan ini, iaitu taraf ekonomi akan meningkat dan tahap sosial dalam masyarakat akan turut meningkat. Apakah kesan terhadap mobiliti sosial melalui program bantuan dan beasiswa ini? Adalah yang pertama, berlakunya kesan positif terhadap masyarakat yang memilih untuk meneruskan pengajian di universiti awam atau swasta. Hal ini kerana pelajar-pelajar yang mendapat pencapaian yang baik akan diberi beasiswa oleh pihak kerajaan atau pihak tertentu untuk melanjutkan pelajaran mereka di dalam negara maupun luar negara. Ini juga dapat membantu pelajar yang kurang berkemampuan untuk meneruskan pengajian tinggi dalam masa yang sama, dapat menarik perhatian masyarakat untuk meneruskan pelajaran di universiti atau pendidikan menara gading yang dapat meningkatkan lagi pendidikan dalam negara. Bukan itu sahaja, melalui program bantuan dan beasiswa ini dapat membantu masyarakat yang kurang berkemampuan dari segi kewangan untuk meneruskan pelajaran di universiti. Hal ini dapat juga membantu mereka untuk membayar yuran semester dan sebagainya. Bukan itu sahaja, sebenarnya dalam kemudahan ditaja dan diberi beasiswa daripada pihak kerajaan atau organisasi tertentu, biasanya mereka akan serap semula pelajar yang telah diberi beasiswa ini untuk bekerja dengan mereka setelah lulus pengajian mereka. Wajarlah masyarakat pada waktu kini akan berlumba-lumba untuk memohon program bantuan dan beasiswa ini kerana setelah mendapat beasiswa, mereka telah mendapat jaminan pekerjaan. Petronas akan menaja seramai 600 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di Universiti Teknologi Petronas UTP serta universiti-universiti tempatan dan luar negara yang terkemuka di bawah program penajaan pendidikan Petronas PESP dengan nilai pelaburan tertinggi melebihi 340 juta ringgit. Program sponsorship Petronas ini, PESP, saya mendapat yuran pengajian
yang telah dibayar dan juga allowance yang telah diberikan kepada saya. Jadi itu sedikit sebanyak membantu saya untuk menyara hidup saya di Universiti Teknologi Petronas sebagai pelajar di sana lah. Pastilah saya berasa amat gembira dengan bangga kerana dapat melibatkan diri saya dengan Petronas yang semestinya Petronas ini merupakan nama yang begitu besar yang sangat terkenal even di luar negara, dan saya harap dengan dapat tajaan daripada Petronas ni saya dapat peluang pekerjaan yang lebih luas dan saya juga dapat menceburkan diri saya dengan syarikat Petronas. Seterusnya, isu wujud pengkelasan sekolah. Bilakah pengkelasan sekolah telah diwujudkan? Sebenarnya, pengkelasan sekolah ini telah diwujudkan sejak zaman penjajahan British lagi. Pengkelasan telah melibatkan sekolah vernacular, sekolah Inggeris dan sekolah agama. Pada zaman kini pula, masih menggunakan prinsip yang sama tetapi menggunakan prinsip sekolah seperti SMK, MRSM, SMKA dan SBP. Pengkelasan sekolah ini merupakan mobiliti sosial iaitu mobiliti tandingan. Mobiliti tandingan ini bermaksud sebuah perubahan sosial yang bertanding atau mengalahkan individu dalam status sosial untuk mendapatkan sesuatu. Melalui pengkelasan sekolah ini, kesan dari status sosial adalah masyarakat akan sedaya upaya untuk menonjolkan diri dan mendapatkan keputusan akademik yang cemerlang. Sejurus, itu dapat melahirkan generasi yang bijak dan cerdik dalam negara. Jadi, apakah kesan isu terhadap mobiliti sosial melalui pendidikan ini? Segi taraf sosial dan perbezaan bahasa. Contohnya, di SMK diwajibkan belajar dan menjawab peperiksaan menggunakan bahasa Melayu. Manakala di sekolah MRSM, pelajar perlu menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk menjawab peperiksaan dan pembelajaran. Kesan negatif yang daripada wujud pengkelasan sekolah ini adalah guru memberi layanan yang lebih mengikut status keluarga murid. Contohnya, guru akan melebihkan pengajaran dan pembelajaran kepada anak yang merupakan seorang doktor berbanding seorang petani. Ini menyebabkan guru memilih kasih atas kerana status sosial masyarakat. Walaupun begitu, kesan negatif ini diatasi dengan kesan positif iaitu sokongan yang kuat dari keluarga. Sokongan yang kuat dari keluarga ini dengan wujudnya pengkelasan sekolah ini, ibu bapa dari setiap pelbagai lapisan masyarakat akan bertungkus lumus, berusaha dan mengejar untuk mendapatkan anaknya bagi dimasukkan ke dalam sekolah kluster dan elit seperti MRSM dan SBP. Hal ini, ibu bapa akan mengambil peranan yang sangat besar untuk memberi sokongan yang mantap kepada anak-anak untuk meningkatkan lagi kecemerlangan dalam akademik, kokurikulum dan kokurikulum. Kementerian Pendidikan akan terus memantau dan melakukan intervensi ke atas murid berisiko cicir agar golongan itu terus kekal bersekolah sehingga tamat tingkatan 5, kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Beliau berkata langkah itu bertujuan memastikan hak setiap anak bangsa memperoleh kesaksamaan pendidikan dicapai walau di mana berada. Justru katanya 7 teras utama menjadi tumpuan KPM. Teras terbabit ialah komunikasi cekap dan telus antara kementerian serta sekolah, memberi penekanan kepada aspek keramahan insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti, kemiskinan berbilang dimensi B40, keciciran pendidikan dan masalah literasi, kebajikan guru, ubah suai dan naik taraf sekolah daif, terutama di Sabah dan Sarawak, serta peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Isu seterusnya adalah jurang digital. Bilakah penggunaan teknologi pengajaran dan pembelajaran ini dimulakan? Sebenarnya,
penggunaan teknologi ini telah diperluaskan lagi pada waktu wabak COVID-19 lagi. Sekolah diarahkan oleh kerajaan untuk ditutup atas pencegahan wabak COVID-19 yang telah merebak di Malaysia. Demikian itu, pihak pentadbiran sekolah telah merancang untuk meneruskan pembelajaran menggunakan atas talian online dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran ini adalah mobiliti struktur, iaitu struktur paksaan dan perubahan. Penggunaan teknologi ini sudah lama digunakan dalam PDP tetapi menjadi lebih disebar luas kerana wabak COVID-19 yang di mana majoriti sekolah di Malaysia perlu menggunakan teknologi atau secara digital untuk PDP. Mobiliti struktur ini boleh berlaku secara paksaan atau perubahan struktur atau dasar dalam sesebuah negara. Jadi, apakah kesan terhadap mobiliti sosial melalui pendidikan ini? Yang pertama adalah perubahan sistem pendidikan kini lebih ke arah pendidikan yang majoriti menggunakan teknologi era revolusi 4.0. Pengajaran secara atas talian ini disebarluaskan sejak wabak COVID-19. Walaupun begitu, masih ada sekolah yang kekurangan fasiliti dan kewangan seperti Wi-Fi dan gadget seperti komputer. Khususnya, murid di luar bandar yang tidak mendapat kemahiran digital yang setanding dengan murid di bandar yang telah belajar menggunakan teknologi. Walaupun gitu, kemahiran dalam penggunaan teknologi semakin meningkat dengan wujudnya pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi dan secara digital, murid akan mendapat ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi. Dengan itu, ia memberikan kesan positif kepada murid-murid untuk belajar asas teknologi dan digital di pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai jenis sekolah. Dengan itu, perubahan sistem pendidikan terhadap mobiliti sosial dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran itu PDP dapat memberi kesan yang positif kepada masyarakat pelbagai latar belakang, khususnya murid yang belajar teknologi dalam PDP di sekolah. Baik, seterusnya langkah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mahukan pendigitalan pendidikan diberi perhatian lebih dalam Belanjawan 2024 13 Oktober ini dianggap sebagai satu langkah ke depan yang wajar disokong ramai pihak. Bagaimanapun, bekas Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Alimuddin Makdum berpandangan keterangkuman pendigitalan pendidikan ini perlu mengambil kira kemudahan asas teknologi, infrastruktur dan program latihan kemahiran kepada guru-guru di sekolah. Seterusnya, isu pentaksiran bilik darjah PBD. Sebenarnya, apakah punca kewujudan pentaksiran bilik darjah ini dan bagaimana ia boleh diwujudkan? Peperiksaan UPSR dan PD3 telah dimansuhkan dan digantikan dengan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. PBD ini memberi kaedah pentaksiran yang holistik melibatkan perkembangan sosial, emosi, intelek, rohani dan jasmani yang seimbang iaitu JERIS. Jadi, apakah mobiliti sosial dalam pentaksiran bilik darjah ini? Pentaksiran bilik darjah ini merupakan mobiliti sosial iaitu mobiliti sosial struktur. Struktur paksaan dan perubahan. PBD ini merupakan arahan daripada kerajaan untuk perubahan sistem pendidikan setelah UPSR dimansuhkan. Hal ini, semua sekolah di Malaysia adalah wajib menggunakan PBD untuk menilai murid dari pelbagai aspek seperti kemahiran, sasiah, nilai dan sikap. Jadi, apakah kesan terhadap mobiliti sosial ini bagi pentaksiran bilik darjah? Sebenarnya, isu PBD ini dari kesan negatif iaitu menambah jurang pendidikan yang berteraskan peperiksaan. Hal ini kerana PBD adalah satu penilaian yang boleh dilakukan di dalam kelas, tetapi bukan hanya penilaian akademik semata-mata, tetapi berfokuskan nilai dan sikap murid di dalam kelas. Sebenarnya, isu PBD ini adalah membebankan kerja guru untuk menilai dari semua aspek murid dan banyak isu guru yang memilih kasih dalam memberi penilaian murid kerana ada status
sosial ibu bapa dalam masyarakat. Sebagai contoh, ibu bapa murid yang di sekolah sering menaja fasiliti di sekolah. Jadi, disebabkan itu, guru-guru mesti akan menjaga nama baik anak mereka di sekolah dengan memberi nilai yang bagus dan tinggi bagi menjaga nama baik ibu bapa yang selalu memberikan sumbangan di fasiliti di sekolah. Walaupun begitu, sebenarnya terdapat juga kesan yang baik dalam pendidikan ini, iaitu persaingan yang sihat dalam kalangan murid. Perubahan sistem pendidikan kini, iaitu PBD, bukan berdasarkan dengan peperiksaan semata-mata, tetapi dinilai dengan pelbagai elemen seperti kemahiran, sikap dan nilai murid. Dengan wujudnya PBD ini, sebenarnya bagi meningkatkan lagi semangat murid dan usaha murid untuk bersaing secara sihat bagi menonjolkan lagi diri dari pelbagai bidang kurikulum dan co-kurikulum. Mari kita lihat video yang seterusnya. Kementerian Pendidikan KPM tidak bercadang untuk mengembalikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Tegas Menterinya Fadlina Siddiq, pentaksiran berasaskan sekolah PBS akan dilaksanakan dengan penambahbaikan sehingga Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dibentangkan pada tahun 2025. Menurut Fadlina, keputusan pemansuhan UPSR dan pembatalan PT3 pada tahun lalu dilakukan hasil proses kajian dan rundingan yang teliti dan panjang. Ia juga meliputi pandangan menyeluruh daripada pemegang taruh terbesar bidang pendidikan iaitu murid, ibu bapa, guru dan KPM. Katanya, beliau memahami kebimbangan ibu bapa berhubung pendidikan anak-anak mereka tanpa menduduki peperiksaan sehingga tingkatan 5. Jadi saya ingat kena bagi ruang untuk sebarang penambahbaikan dan usaha untuk mengembangkan potensi anak-anak kita ini dan tidak terlalu fokus pada peperiksaan. Jelasnya, PBS mengutamakan pencapaian murid terutamanya kanak-kanak secara ansur maju dan tidak menumpukan pada satu aspek khusus. Sehubungan itu, ia juga dibentuk untuk memperkasa potensi murid-murid secara holistik dan tidak memberi tumpuan berlebihan pada keputusan peperiksaan akademik semata-mata. Fadlina ditemui selepas menghadiri Hari Bersama Rakyat di Nibong Tebal. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP dedah trend guru bersara awal tunjukkan peningkatan sejak 10 tahun lalu dengan majoritinya melibatkan guru berumur antara 56 hingga 58 tahun. Dan menurut Presiden NUTP Aminuddin Awang, trend itu ditunjukkan melalui data tabung kebajikan faedah persaraan ahlinya setiap tahun. Dan ini mengundang kebimbangan NUTP yang mewakili 60% guru di seluruh negara. Ikuti laporan disediakan wartawan Afizi Azaman. Isu awal yang dikenal pasti jadi punca guru memilih untuk bersara awal adalah beban tugas. Yang punca yang paling besar sekali lah daripada sesi kita bersama dengan guru di peringkat bawah yang datang ke pejabat, aduan-aduan yang kita terima adalah disebabkan oleh beban tugas. Bagi guru-guru yang sudah agak lama, yang di peringkat umurnya 50 tahun dan ke atas ini, beban tugas yang bagi dia adalah mereka dipaksa untuk menjalankan tanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan digital. Mereka diminta untuk menyiapkan pelbagai sistem, perlu memasukkan data, kan, perlu menyiapkan macam-macam lah yang diarahkan dari masa ke semasa. Bukan itu saja, teknologi sembang membolehkan kumpulan ibu bapa, guru dan pentadbir mewujudkan kumpulan di WhatsApp atau Telegram sekaligus jadi penyumbang kepada peningkatan beban guru. Walaupun tujuan kewujudan kumpulan di aplikasi-aplikasi berkenaan membantu komunikasi antara pentadbir, ibu bapa dan guru namun tiada kawalan atau... Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulan terhadap isu perubahan sistem pendidikan terhadap mobiliti sosial menunjukkan adanya kesan positif dan negatif. Dari sumber-sumber yang sahih, didapati bahawa perubahan ini membawa kepada pendekatan pembelajaran yang bermakna dan positif kepada murid-murid.
Ini termasuk penekanan pada pembelajaran aktif, pemikiran kritis dan kemahiran kehidupan yang penting. Sebagai hasilnya, ada peningkatan potensi mobiliti sosial di dalam kalangan pelajar. Namun, terdapat juga isu yang perlu dibincangkan dengan kritikal. Perubahan dalam sistem pendidikan mungkin juga menyebabkan ketidakseimbangan atau kekurangan dalam aspek tertentu. Contohnya, penekanan terlalu banyak pada ujian standard atau kecenderungan untuk mengabaikan pembangunan kemahiran kehidupan yang lebih luas. Ini boleh mengakibatkan kesan negatif seperti peningkatan stres pelajar, penekanan terlalu banyak pada prestasi akademik semata-mata iaitu peperiksaan dan kemungkinan penekanan kreativiti dan inovasi. Oleh itu, sementara perubahan sistem pendidikan mungkin membawa banyak kesan positif, adalah penting untuk kita mempertimbangkan dengan teliti kedua sisi dari perspektif mobiliti sosial ini. Ini termasuk pengukuhan kelebihan dan penyelesaian bagi kelemahan yang mungkin timbul dari perubahan sistem pendidikan. Dengan pendekatan yang seimbang dan berterusan dalam pembangunan sistem pendidikan ini, kita boleh memaksimumkan kesan positif sambil mengurangkan kesan negatifnya dan seterusnya untuk meningkatkan potensi mobiliti sosial dalam masyarakat. Sekian, itu sahaja dari pembentangan saya. Sekian, terima kasih.